صفحة 20 الحديث 29 ولكن صفحة 20 هنا يذوب هنا هذا الإكرام واحد نسخة واحد للإكرام اسمع يلا قول أنت ما عندك الصوت يلا قل له من لم يلا هذا يلا كلكم عنده كتاب كلكم أيوة نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. يلا نقرأ عن معاذ بن جبل عن معاذ صفحة 20 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا انظر إلى خيره زيد أدله دله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون وصل إلى هنا
بالأسلوب الماضي إلى هنا. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أيوة. ثم ما معنى ثم؟ حرف عطف مبني على الفتح. ثم قال kemudian Rasulullah berkata lagi. Okey, Muaz tanya satu soalan. Dulluni ala amalin, okey, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubadin nar. Tapi Rasulullah terang lebih lagi pada itu. Jadi Rasulullah sebut apa? Summa qala, dia kata apa? Kemudian dia berkata, siapa dia situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ingat, al-bakhilu man dzukira ismi indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, orang yang bakhil apabila disebut namaku di sisinya, dia tak salawat kepada aku. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, idza dzukira ismu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusalli alaihi. ثم قال ألا حرف ماذا فيش؟ حرف أرض. نجوز أقول حرف عرض وتنبيه واستفتاح أيضا. حرف عرض ألا tidakkah, tawaran. Okey, ألا حرف عرض وتنبيه واستفتاح, dia juga untuk permulaan. Wa ardin, harfu ardin wastiftah wa tanbihin. Ala, mana apa ala? Tidakkah? Ini cara Rasulullah bertutur. Sebab tu kita sebut apa? Kita belaghah tadi apa? Okey, siapa yang paling fasih percakapan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita belajar apa? Kita belajar teks siapa? Sayyidina Ali. Macam mana kefasihan Sayyidina Ali, dia susun kata-kata. Sebab tu mereka bercakap Sayyidina Ali sajiyatan, dia bukan tulis dulu, dia bercakap keluar dengan penuh kefasihan. Hafiztum namuzij lil kalami ghairi fasih. Hafiztum kamu fasir? Hafiz ma lakum takaktum katakakuikum ala zi jinnatin ifran righu wa qabru harbin bi makanin khafri wa laysa qurba qabrin harbin qabru. Yalla, hada namuz limadha? Li kalamin ghairi fasihin. Ma lakum takaktum katakakuikum ala zi jinnatin ifran righu. Limadha? Hada kalamun ghairu fasih. Limadha? Tajtami'u fihi kalimatin mutanafirah, tanafur al-alfaz, yani غير يعني وقعه في مسمع غير جيد. ما لكم تكأكأتم كتكأكئكم على ذي جنة إفرغوا كقرقرة الدجاجة. Sebab tadi kata apa? Afsuh nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling fasih. Sebab Rasulullah sebut apa? Utitu jawami'il kalim. Aku dikurniakan jawami'il kalim. Utitu jawami'il kalim. Aku dikurniakan perkataan aku ringkas, tapi makna dia mendalam. Okey. Macam mana Rasulullah berbicara dengan Muaz? Okey. Sebab tu likulli maqam maqal. Sebab tu dia ada tafsir. Sebab apa? Sebab ni maqam tarbiyah. Sebab tu ingat dalam balaghah
likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada bentuk bicaranya. Setiap keadaan ada bentuk uslub kita bercakap. Sekarang ni Rasulullah, cara dia bercakap tu uslub apa? Uslub tarbiyah. Ala ukhbiruka, tidakkah aku memberitahu engkau wahai Mu'adz? Tengok cara Rasulullah. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Inna qisaril khutbati wa tulus salati ma'innatun min fiqh rujul. Sesungguhnya ringkasnya khutbah, pendeknya khutbah, wa tulus salah, panjangnya solat. Panjang pun baca apa? Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, ataupun rakaat pertama surah munafiqun, surah Jumaah gitu. Okey. Jadi inna tulus qisarul khutbah, pendek khutbah, panjang solat dia, ma'innatun min fiqh rujul, menunjukkan orang ini faqih. Sebab apa? Dia khutbah pendek. Makna dia, apabila dia khutbah pendek, makna dia sampai terus mendalam. Makna dia cari perkataan ringkas untuk makna yang banyak. Sebab tu khutbah bukan karangan. Maka berdasarkan khutbah yang telah baca, dapatlah kita buat kesimpulan seperti berikut. Pertama, itu karangan SPM. Daripada khutbah yang telah bacakan tadi, setelah selesai khutbah 40 minit, daripada khutbah di atas, dapatlah kita buat kesimpulan seperti berikut. Pertama, hendaklah kita bangun pagi berus gigi untuk menjaga kesihatan. Sebab tu dia kata apa? Rasulullah sebut inna qisarul khutbah, pendeknya khutbah, wa tulis salah, panjang salat, ma'innatun, petanda lelaki ni faqih, dia faham hukum agama. Sebab apa? Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada bentuk uslub kita bercakap. Kalau mengajar tak apa, nak sampaikan ilmu. Khutbah apa? Nak bagi peringatan. Nak bagi peringatan macam mana kalau makmum? Ibadallah ittaqullah. Bangun. Oi, belum habis lagi, tidur lagi aku. Okey. Sebab tu ini uslub apa? Panjang hadis ni. Sebab ini uslub tarbiyah. Kita sebut ala ukhbiruka. Dia guna uslubul ardi, harfun ardin. Ala ukhbiruka. Sebab tanda akhir zaman apa? Tanda akhir zaman apa? Wa yutawwalu fihi al-khutbah wa tukhsaru fihi al-salah. Tanda akhir zaman ini khutbah mereka panjangkan. Mereka panjangkan khutbah. Tapi solat mereka pendekkan. Khutbah sampai setengah jam, sampai apa? 40 minit, sampai sejam. Sampai kadang-kadang makmum tunjuk lagi pada khatib. Sampai makmum boleh tunjuk pada khatib. Nak pergi kerja. Okey. Nak pergi tunjuk lagi khatib. Okey. Sebab apa? Sebab tu dia kata tanah akhir zaman wa tutawwalu fihi al-khutbah, akan dipanjangkan pada waktu itu khutbah. Wa tukhsaru fihi solah, dipendekkan solat. Khutbah dekat sejam. Solat Jumaat rakaat pertama, kalau qul huwallah tu boleh bagi dua lagi. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Tanda akhir zaman. Sebab tu dalam hadis Ibnu Mas'ud, wa tutawwalu fihi al-khutbah, mereka akan panjangkan khutbah. Sebab apa? Sebab banyak agenda dalam khutbah tadi. Banyak kepentingan perlu disampaikan. Faham tak? Banyak benda sangat nak disebut. Okey, sebab tu khutbah itu pendek, bukan panjang. Okey, sebab tu kana khutbatuhu qasidan. Adalah khutbah Rasulullah pendek saja. Sebab tu khutbah Rasulullah diterjemahkan, boleh kita frame lagi. Nampak tak? Khutbah Rasulullah di frame tu. Di lembah Urainah tu. Di frame lagi. Itu diterjemah sudah. Boleh frame lagi. Macam mana khutbah asal dia? Kalau kita frame satu buku. Okey. Jelas ya? Okey. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri
tidakkah aku memberitahu engkau wahai Muaz, ini ardi, tidakkah bi ra'sil amri, dengan kepala urusan ini. Apa ra'sul amri? Kepala urusan ini. Okey. Allah gambar apa tu? Ini tashbih ya. Tashbih. Ra'sun, ra'sun karra'si. Apa ma? Dia panggil majaz. Ra'sun, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, tidakkah aku bagi tahu kepala urusan ni, kepala. Wa amudihi, kemudian apa? Tiang serinya. Amud kata amud. Apa nak amud? Amud ni bukan tiang ya. Bukan makna apa tiang apa? Limadha tadhakuna antum? Limadha syahminu? Ma alladhi yudhikukum? Ma alladhi yudhikukum? Ya Hafiz. Ha? Aywa. 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 Wa amuduhu. Wa amuduhu. Mana amud? Kita tiang ya ni. Amud ni asalnya fustat. Dulu kemah, faham tak kemah? Kemah tengah ni. Itu kita panggil asal amud. Itu asal, bukan amud. Lain amud, amud. Okey. Bahasa Arab dia panggil fustat. Okey, dia panggil apa? Fustat. Sebab kita sebut apa? Fustat ni apa? Tiang tengah kemah tu. Kalau kita buat kemah, dia ada tiang tengah kan? Itu amud. Nak naik kemah mesti ada tiang tu. Itulah amud. Sebab tu macam hadis tersebut, hadis Duhaimak tu. Fitnah Duhaimak. Dia kata akhir zaman tu, hatta yasirun nas fustataini. Sehinggalah akhir zaman datang fitnah Duhaimak ini. Apa fitnah Duhaimak? Ingat tu? Penasaran apa fitnah Duhaimak? Dia faham? Fitnah ni idza qila inqadat, makna berlaku kekacauan dalam agama. Fitnah Duhaimak, berlaku kekacauan dalam agama ini. Fitnah dalam kehidupan kita, kecelaruan dalam kehidupan, ketidakstabilan dalam kehidupan ni, kehidupan beragama. Sehingga kita hatta qila inqadat tamadat. Tak lama juga tu, habis dah tu. Habis dah, tak ada serah dia. Tamadat, dia jadi panjang balik. Kata berhenti, dia panjang lagi. Kata berhenti, dia panjang lagi. Lebih kurang macam PKP sekarang lah. Tak lama tu, bulan ni habis dah. Ada tambah lagi. Berhenti, ada lagi. Lebih kurang begitulah. Maksud dia, idza qila inqadat tamadat. Apabila dikatakan, berhenti, habis dah dia. Tamadat, dia panjang lagi. Kata berhenti, dia panjang lagi. Sebab tu dia kata situ, okey, yusbihu rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga kan pada waktu fitnah itu, seseorang lelaki waktu pagi dia beriman, petang dia jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, petang dia jadi beriman. Wa yusbihu kafiran, pagi dia jadi kafir balik. Sebab tu hatta yasirun nas fustataini. Okey. Hatta yasirun nas ila fustataini. Sehinggalah manusia ini terbahagi kepada dua kemah. Tiang kemah tu. Faham tak? Mana dua tiang kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi. Suatu kemah ini, kemah yang beriman sebenar-benar iman. Tidak ada lagi sifat munafik pada mereka. Makna mereka benar-benar beriman dengan kitab Allah. Mereka benar-benar dengan sunnah Rasulullah. La nifafaq fihi. Tidak ada lagi kepura-puraan dalam hidup mereka. Makna tidak ada lagi tawar-menawar, tetap terhadap keyakinan, kekukuhan pegangan mereka. Sebab itu Rasulullah sebut, hatta yasirun nas ila fustataini. Sehingga sampai peringkat terakhir fitnah ini, fitnah Duhaimak ni, dia manjang, kata habis, dia sambung lagi, kata habis, dia sambung lagi. Idza qila inqadat tamadat.
habis sambung lagi. Okey. Sehingga sampai peringkat terakhirnya dia panjang kan? Dia panjang. Dia mula, dia panjang sampai peringkat seorang lelaki pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Terus lagi sampai peringkat umat Islam terbagi pada dua golongan. Terpecah. Sampai terakhir umat Islam terbagi pada dua golongan. Hatta yathirun nas, peringkat terakhir fitnah Duhaimah ini yang sentiasa memanjang tak habis-habis, peringkat terakhir dia hatta yathirun nas ila fustataini, terbahagi kepada dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi, terakhir sekali satu kemah, satu golongan, dia beriman, sungguh beriman, dia pegang sungguh dengan Quran, dia pegang sungguh dengan hadis, dia pegang dengan kitab Allah, dia pegang dengan sunnah Rasulullah, la nifaqa fihi. Sebab la huruf nafi, nifaq apa? Nakirah. Nafi apa maksud nakirah? Yufidu umum. An-nafyu idza dakhala fi nakirata yufidu umum. Makna yufidu umum. La rajula fi dar. Tidak ada seorang lelaki pun di situ. La rajula makna apa? La rajul. Tak ada siapa-siapa langsung. Keseluruhan tak ada siapa-siapa. Sebab tu fustatu imanin la nifaqa fihi. Terakhir fitnah Duhaimah ni. Terakhir dah, peringkat terakhir dah. Mula-mula dia panjang. Mula-mula orang awal-awal waktu mula berlaku fitnah, tak lama tu habis juga tu. Kata habis, tamada, dia panjang lagi. Semakin lama waktu tu sampai peringkat pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Sampai peringkat terakhir fitnah ni dua golongan saja umat ni. Umat Islam terbahagi kepada dua golongan. Fustatu imanin la nifaqi fihi. Kemah yang beriman, tidak ada lagi kemunafikan pada mereka. Tak ada. Makna teguh dengan iman, tidak ada kepura-puraan, tidak ada nak ambil hati sesiapa. Tidak ada nak jaga hati sesiapa. Iman. Quran sebut begini. Halal, sunnah, bid'ah. Kami pegang begini. Wa fustatu nifaqin, dan kemah munafik, la imana fihi. Kemah golongan munafik, mana golongan munafik tidak ada langsung keimanan pada mereka. Makna dia tolak Quran keseluruhannya, dia tolak sunnah keseluruhannya. Makna mereka tinggalkan Quran keseluruhannya, mereka tinggalkan sunnah keseluruhannya. Itulah peringkat terakhir fitnah Duhaimah. Sebab dia akan memanjang. Mula-mula peringkat permulaan, tak lama lagi habis tu. Dipanjang lagi. Tak lama lagi habis, panjang lagi. Tamadat. Peringkat akhirnya apa? Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Akhirnya sampai peringkat terakhir, sama ada dia beriman, sama ada dia munafik. Sebab Allah sebut, fa idza kana dzalik fantadhir dajjal min yaumi aw ghaidi. Apabila kalau berlaku sampai peringkat begitu sudah, umat ini terbahagi kepada dua sudah. Satu golongan berpegang teguh sungguh dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah. Satu lagi golongan, dia mengabaikan terus kitab Allah, mengabaikan terus sunnah Rasulullah. Fantazir dajjal, tunggulah dajjal, min yaumihi aw ghadihi, pada hari ini atau esoknya. Makna dekat sangat sudah dajjal nak keluar. Itu fitnah apa? Fitnah Duhaimah. Itu fustat. Okey. Kemah. Okey. Fustat kemah ya. Fustat ni kemah. Makna amud ni, amud fustat tu, faham ke? Tiang yang diri fustat ni makna kemah. Tiang yang dirikan kemah tu. Wadah? Okey. Ingat mana amud tu bukan kemah, oi. Amud tu bukan kemah. Amud tu apa? Tiang kemah tu. Okey. Wa amudihi wa zirwati sanamihi. Wa zirwati. Okey, sanamihi. Mana zirwah? Zirwah kemuncak. Zirwah makna kemuncak. Makna zirwah ni mana apa? Makna dia kemuncak. Sebab tu
ingat ya. Orang beriman, dia sedar fitnah pada awal lagi. Orang berilmu, dia sedar fitnah daripada awal lagi. Sebab tu, orang ahli ilmu, dia sedar fitnah daripada awal lagi. Apa? Sebab tu Hudzaifah kata apa? Kana an-nas yas'alul khair wa kuntu kana an-nas yas'alu Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluni syarr makhafatan an tudrikani. Hudzaifah kata, Sayyidina Hudzaifah kata, sahabat yang lain mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan yang akan berlaku. Sebab apa? Makhafatan an yudrikani. Aku takut. Sebab apa? Mengapa aku tanya awal-awal Rasulullah? Aku takut aku sempat fitnah tersebut, aku sempat keburukan tersebut. Makhafatan an yudrikani. Sebab mengapa aku tanya benda buruk? Sebab aku takut benda buruk ni aku sempat hidup, aku lihat benda tadi. Jadi aku lihat, aku tahu sudah macam mana aku nak buat waktu tu, macam mana aku perlu, macam mana tindakan aku waktu itu apa berlaku fitnah begitu. Jelas tu? Okey. Jadi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Zirwah kemuncak, sanami ingatlah, sanam apa? Bonggol unta. La haula wala quwata illa billah. Uktub. Yalah. Wa zurwati sanami. Wa zirwati sanami, dan kemuncak bonggol unta. Rasulullah gambarkan macam bonggol unta. Makna kemuncaknya sekali. Faham tu? Apa? Tiga benda. Kepala, apa? Kita panggil apa? Tiangnya, dan juga apa? Kemuncaknya. Kemuncaknya. Tiga benda. Qultu, aku berkata, bala. Kaifa nu'min bala? Harful jawabin mabniyin ala sukun la mahal min al-i'rab. Ay qultu bala, hadza jawab, harfu jawabin. Nah, misluna na'am wala harfu jawab. Qultu bala, aku kata bahkan ya. Bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, yalah, qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Qala, maka Rasulullah sebut, apa disebut? Ayat kam baqi min waktu Isya? 10 daqiqah. Ayo. Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri, kepala urusan ni Islam. Semuanya Islam. Sebab tu tanpa Islam, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, siapa mencari ghairal islami dina, selain daripada Islam, dina, cara hidup, selain daripada Islam cara hidup, sama ada pemerintahan, sama ada ekonomi, sama ada kehakiman, sama ada pendidikan, sama ada kesihatan, selain daripada Islam, sistem dia bukan sistem Islam, falan yuqbalu minhu. Biarpun kau buat jujur macam mana pun, biarpun kau hakim, kau jujur dalam penghakiman, tapi kehakiman tadi bukan Islam, semua sia-sia saja. Sebab apa Allah sebut wa man yabtaghi ghairal islami dina, sesiapa yang mencari selain daripada Islam agama. Islam jatuhkan hukuman, ra'sul amri Islam jatuhkan hukuman mencuri apa? Potong tangan. Tiba-tiba dia jatuhkan penjara 10 tahun. Dalam Islam, akidah kita sia-sia semua, biarpun dia anggap jujur dalam penghakiman dia.
Sebab kejujuran dia bukan pada Islam. Kejujuran dia pada apa? Pada sistem selain daripada Islam. Faham tu? Sebab tu Ra'sul Amri, kepalanya. Tak ada kepala, hidup macam mana? Tengok Rasulullah dengan perkataan anda. Ra'sul Amri Al-Islam. Kepala urusan ini kepala. Situlah mata, situlah hidung, situlah mulut, situ telinga. Makna nak kenal tu dengan apa? Dengan Islam. Tapi kalau dia jujur, dia tak tipu pun, tapi kerja dia apa? Untuk tulis bab riba, jujur dia. Okey, faedah kau 20% kan? Dia pun jujur, tak ada apa-apa. Sebab tidak ada kepala. Sebab sistem riba bukan sistem Islam. Boleh faham tu? Boleh faham? Sebab Ra'sul Amri Al-Islam. Mana kejujuran itu hanya apa? Bukan atas dasar akhlak. Sebab Islam ni akhlak Islam. Itu hanya sekadar moral saja. Tak ada apa-apa dapat. Sebab Ra'sul tak ada kepala. Boleh faham? Tengok Rasulullah bagi contoh. Ra'sul Islam, Ra'sul Amri Islam. Mana kita buat pun atas dasar Islam. Mengapa kita jujur? Kita jujur bukan sebab moral. Sebab Islam perintahkan kita begitu. Kita bukan moral untuk orang tak ada agama. Sebab tu pendidikan moral. Bagus juga letak nama tu. Bagi ada beza juga. Kita pendidikan Islam. Okey, mengapa kita jujur? Sebab Allah perintahkan aku jujur. Sebab aku di bawah syariat Allah. Mengapa aku tak tipu? Sebab Allah tak pernah aku tipu. Faham tu? Sebab tu kita kata sesatnya orang berkata, aku melihat Islam di Eropah, tetapi aku tidak melihat umat Islam. Bodoh orang cakap begitu. Aku tengok Islam di Jepun, tapi aku tak nampak pun umat Islam. Tengok dia jaga kebersihan sikit pun, nampak tak buang sampah merata. Aku melihat Islam di Jepun. Islam apa? Apa makna Islam tak ada umat Islam? Sebab mereka buang sampah itu bukan atas dasar apa? Atas akidah kepada Allah, atas dasar syariat, tapi atas dasar moral. Sebab tu sehingga kan Syekh Sa'id Ramadan Al-Abuti dia kata apa? Bahaya akidah orang cakap begitu. Aku pergi ke barat, aku nampak Islam, tetapi aku tidak nampak umat Islam. Aku pergi ke negara Arab, aku nampak umat Islam, tapi aku tak nampak Islam. Dia kata bahaya akidah sampai cakap begitu. Sebab apa? Islam kah? Okey, mereka jaga kebersihan. Mereka buat apa? Charity untuk apa? Untuk orang anak cacat semua. Islam kah? Itu atas dasar moral mereka, bukan atas tuntutan agama, bukan berpaksikan keimanan pada Allah. Boleh faham tu? Sebab tu Allah sebut Ra'sul Amri Al-Islam. Kepala urusan kita ni Islam. Sebab kita buat jujur kenapa? Islam perintahkan kita jujur. Faham tu? Ayo. Mana? Sebab tu Allah sebut wa man yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa mencari selain daripada Islam cara hidup, falan lan harfu nafyi, yuqbala, tidak sekali-kali diterima padanya. Sebab dia buat baik tadi bukan kerana Allah, bukan atas keakidahnya pada Allah, bukan ketundukannya pada syariat Allah. Boleh faham tu? Falani yuqbala min, dia jujurnya bukan kerana keyakinan dia pada Allah, bukan kerana ketaatan dia, ketundukan dia pada syariat Allah, tapi atas nama moral. Faham tu? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Faham tu? Sebab tu kita pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasula. Kami redha. Sebab cara hidup apa kami buat ini, kalau kami terlanjur, memang kami telah terlanggar syariat kami berdosa. Faham tak? Bukan makna kami nak menderhaka pada syariat kami, tapi lemahnya jiwa kami, tapi kami sentiasa berada di atas syariat ini. Wadah? Okey, nuwasil insyaallah usbu'ul qadim. Yalah, iqra sama qal. Iqra.
Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ceritanya begini. Ceritanya begini. Saya secara tak sengaja menumpang seorang yang saya tidak kenali. Dia hanya minta turun di simpang. Setelah beberapa jam, baru saya sadar bahawa ikan penumpang tadi tertinggal dalam kereta saya. Tak kenal, bahkan tak tahu nombor handphone penumpang tadi. Berdosakah kalau saya makan ikan penumpang tadi? Tengok soalan dia. Bab apa ni fi fiqh? Bab laqit atif mambut. Bab luqatah. Bab luqatah. Okey, beginilah mudahnya. Sekarang ikan ni sekarang dia tertinggal dalam kereta penumpang dia. Dia tak kenal penumpang dia siapa. Cari pun tak ada, nombor handphone pun tak tahu di mana. Jadi tertinggal ikan. Sekarang kalau dia tak ambil, apa terjadi ikan tadi? Busuk. Dia ambil makan ataupun dia biarkan busuk ataupun dia bagi kucing ataupun apa? Dia bagi orang lain. Mana paling baik? Semua ni mana paling baik? Dia makanlah. Sebab apa? Sebab benda tu boleh rosak. Cuma ingatlah, dia makan. Sebab tu kita sebut kalau benda tadi benda makanan, dia makan sebab dia akan rosak. Dia makan. Okey, dia makan. Kalau ikan tadi ikan mahal, dia rasa tuan dia akan cari balik. Dia makan, tapi dengan niat tuan dia datang, dia akan jamin harganya. Berapa tadi ikan tadi? Nah, lobster tadi 3 ekor. Berapa? RM150. Dia makan, nanti dia niat tuan dia datang, aku bagi balik. Makna dia bersedia untuk doman, untuk jaminan. Satu. Tapi sekiranya benda itu cara adatnya tuan dia tak cari sudah. Faham tak? Contoh apa? Ikan kasik 1 kilo. Ataupun ikan barukang 1/2 kilo. Mana cari sudah ni? Makanlah. Terus makanlah. Itu makna dia kata la yatasaff faqiduha. Boleh makan. Jadi apa buat? Dia boleh makan. Dia boleh makan. Tapi kalau tiba-tiba tuan dia jumpa balik, dia cari dia, dia bayarlah balik harga dia. Ini hukum luqatah. Sebab tu akhir Rasulullah sebut tentang masalah luqatah ni. Wa illa fahuwa malullahi yu'tihi man yasha. Kalau tuan dia tak datang cari, fahuwa malullah, itu sebenarnya harta siapa? Harta Allah. Ikan tu semua milik Allah. Fahuwa malullah, itulah harta Allah. Yu'tihi man yasha. Dia beri siapa yang dia kehendaki. Memang dia pergi beli di pasar, tapi Allah kehendak kita makan. Caranya dia terlupa dalam kereta kita. Caranya kita tak kenal dia. Caranya, asbabnya dia tertumpang kereta kita. Sebab terus sebut wa illa fahuwa malullahi yu'tihi man yasha. Sekiranya tuannya tak datang menuntut, maka ia adalah harta Allah. Dia beri siapa yang dia kehendaki. Tapi jangan ya, kalau rantai emas tertinggal kereta aku, ini harta Allah. Ingatlah, itu kena ya. Kalau benda tu dia kena apa? Iklan sampai setahun. Jaga tu. Jadi kita kata benda-benda yang apa? Benda-benda makanan yang kita anggap dia tak menyesal pun hilang. Faham tak? Dia tak menyesal pun, dia tak cari pun hilang. Balik rumah, mana ikan ko? Alamak, tertinggal lagi. Biarlah. Sudahlah begitu. Tapi kalau rantai emas, pucat sudah hilang. Mana sudah emas aku ni? Itu kena simpan. Tapi ingatlah, tajuk ni luas ya. Jangan sebarang-sebarang ya. Tertinggal dompet dia 3,000. Fahuwa malullah yu'ti. Jangan begitu ya. Dia kira-kira benda remeh-remeh macam ikan, sayur, sanggar, nasi tapau, tertinggal lah, makanlah. Sebab kalau biar pun dia rosak. Okey. Assalamualaikum Ustaz, mana lebih baik solat sendirian di rumah atau solat jemaah di masjid tetapi SOP? Aduh, berapa kali Ustaz jawab ni? Kita kata begini, mudah saja. Allah sebut, Rasulullah sebut apa? Solat SOP ni, solat berjarak, tidak ada nasnya langsung. Tidak ada nas sama ada Quran ataupun hadis untuk kita jadikan sandaran untuk kita amalkan. Sebab al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadat kita tak boleh buat.
sehingga datang syarat terangkan. Faham tak? Asal ibadat kita tak boleh buat sehingga datang syarat terangkan. Sebab tu bila difardukan solat 5 waktu malam Isra' Mi'raj, malam kan, solat pertama Rasulullah solat apa? Zuhur. Mengapa bukan subuh? Rasulullah turun waktu pagi, waktu subuh. Sebab apa? Sebab ibadat tak terang lagi, tak boleh buat. Macam mana nak buat tak terang lagi? Sebab tu datang, kita baca tadi, ammani Jibril indal baiti marrataini, datang Jibril solat imam padaku 2 kali. Zuhur hari pertama bila? Waktu awal waktu. Hari kedua dekat-dekat nak masuk waktu asar. Hari pertama solat asar apa? Awal waktu. Hari kedua apa? Di tengah-tengah. Saya bayang jadi 2 kali ganda. Aisyah hari pertama bila? Awal waktu. Hari kedua 1/3 malam sudah. Dekat-dekat jam 10 sudah solat. Subuh hari pertama bila? Awal waktu. Hari kedua waktu cerah sudah, nampak sudah. Ayam sudah nampak sudah, dia solat. Jadi solat pertama zuhur. Sebab apa? Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Kita tak boleh buat ibadat, sesuatu ibadat melainkan datang syarat tunjuk. Sekarang solat berjarak, mana dalil Qurannya, mana dalil hadisnya. Tapi solat bersendirian ada. Apa maksud? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Ada dalil ke solat bersendirian? Ada. Solat berjemaah lebih baik. Makna solat bersendirian pun baik juga. Boleh faham kan? Cuba faham kata Rasulullah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjemaah lebih baik, afdal lebih baik min salatil fadzi, daripada salat bersendirian bi 27 darajah, 27 darjat. Salat berjemaah lebih baik. Makna dia apa? Salat bersendirian pun baik, tapi solat berjemaah lebih baik. Makna dia ada dalil solat bersendirian. Faham tu? Sebab tu kita kata lebih baik solat bersendirian di rumah daripada solat berjemaah SOP. Sebab solat bersendirian ada dalilnya. Sedangkan solat jemaah langsung tidak ada solat berjemaah SOP langsung tidak ada dalilnya, melainkan dalil yang dibuat-buat. Faham tu? Kita panggil at-takalluf fi ijadi dalil. Bersusah payah nak bagi juga ada juga dalil, nak bagi ada juga dalil. Okey, faham tu? Wadah? دخل ولا ما دخل ايوه خلاص اذا هذا بعد ان شاء الله انا نواصل هذا السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. اللهم صل وسلم، اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل، اللهم علم كتابك وسنة نبيك، اللهم صل وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.